Hai semuanya, terima kasih kerana masih menonton video saya ini. Dalam video ini saya akan kongsikan lagi satu hal yang boleh menyebabkan anda lambat untuk mendapatkan kesan daripada rawatan bekam darah yang anda lakukan. Satu perkara yang mungkin tak ramai orang pernah terfikir, iaitu kita harus dapat mengawal cara pemikiran, harus dapat mengawal emosi. Baru kita punya bekam itu dapat berkesan. Logik tak? Okay, saya kasihkan example Sebab kita punya pemikiran tu, kita dah fikir bahawa penyakit kita tu disebabkan oleh keturunan. For example apa pun aku lakukan pun, penyakit ni tak boleh baik. Sebab doktor cakap keturunan. Dan kalau mak bapak aku ada, aku confirm ada. Kalau dah ada, macam mana nak baik? Ni memang dalam tubuh badan. Memang dah terjadi. Memang dah keturunan. Memang daripada anak dara. Memang daripada time bujang dah ada masalah begini. Jadi apa pun aku lakukan, takkan baik. Memang dia dah macam gitu. Jadi sebab itulah, bila anda ada pemikiran yang begitu dan anda lakukan apa pun rawatan, sama ada bekam ke, urut ke, akupuncture ke, segalanya lah yang anda lakukan, selagi pemikiran anda itu dah fikir ke situ, itulah yang akan terjadi. Kerana kita punya mind ni, kita punya thoughts ni, dia attract. Okay, macam kita positive thinking, kita negative thinking. Positive thinking akan attract yang positif. Negative thinking akan attract yang negatif. Jadi kita sekarang harus lihat pemikiran kita tu macam mana. Apakah pemikiran kita tu salah? Apakah kita punya understanding tu salah? Mungkin understanding kita ada yang salah. Jadi kita tak yakin. Mungkin kita yakin kepada perkara yang salah. Jadi kita tak dapat apa yang sebenarnya kita nak dapatkan. Jadi dengan situ kita dapati rawatan yang kita lalui itu tak berkesan. Jadi sangat-sangat penting untuk anda fahamkan apakah yang anda fikirkan terhadap diri anda itu. Cara pemikiran kita akan mempengaruhi keyakinan kita. Sebab kita fikir yang negatif, maka kita akan jadi kurang yakin. Kita positif, kita akan menjadi lebih yakin. Dan pemikiran anda itu juga akan menimbulkan emosi yang kuat. Macam jika anda yakin, anda akan happy untuk lakukan rawatan. Jika anda kurang yakin, anda berfikiran bahawa tak akan terjadi, tak boleh berkesan, ianya akan mempengaruhi emosi anda. Jadi bila anda datang membuat rawatan, anda rasa macam okeylah, buat ajalah. Sebab okeylah, orang kata bagus orang kata sunnah. Banyak orang recommend, aku dengar bagus, okey aku try je. Tapi macam boleh tak boleh, berkesan tak kesan, tak tahulah Sangat perlu untuk kita research sama ada pemikiran kita atau mindset kita terhadap kesihatan kita itu benar atau tidak. Kita tidak boleh langsung salahkan kepada keturunan. Yang sebenarnya walaupun keturunan, tapi kalau tidak ada sesuatu yang trigger, ianya tak akan terjadi. Misalnya kita punya sedara ataupun mungkin kita punya background history, kita ada yang ada cancer, breast cancer, nenek ada breast cancer, mak ada breast cancer, dan kita pun ada breast cancer. Tak semestinya, insya-Allah dengan izin Allah boleh dielakkan jika kita jaga. Sebab tu kita harus sentiasa research apakah yang menyebabkan kanser. Elakkan makanan yang carcinogenic. Okay, elakkan benda hangus-hangus, elakkan benda goreng-goreng yang sampai hangus, elakkan fast food, elakkan highly processed food. Kita exercise, kita buat meditation supaya tak stres dan sebagainya. Dan kita doa, kita yakin dengan izin Allah, usaha yang aku lakukan ini dapat mengelakkan daripada penyakit keturunan.
InsyaAllah boleh diatasi, InsyaAllah boleh dielakkan jika kita yakin dan jika kita ubahkan cara pemikiran supaya kita attract yang positif. Ianya seperti law of attraction, iaitu kita punya cara pemikiran, setiap pemikiran kita, setiap thoughts kita akan attract apa yang kita fikirkan tu. Jadi kita harus ubah cara pemikiran. Kalau salah, kita ubah, kita perbaiki. Mudah-mudahan secara keseluruhannya dapat membantu anda untuk memperbaiki kesihatan anda. Dengan apa usaha yang anda lakukan, anda akan dapat lihat kesannya. Jadi di sini ia akan bantu anda untuk mempercepatkan kesan daripada rawatan-rawatan anda yang anda lalui itu, sama ada bekam atau yang lain pun, insyaAllah. Dan saya harap anda faham dan saya harap anda dapat mengubah cara pemikiran anda jika ianya salah. Kita akan jumpa lagi di video seterusnya kerana saya akan kongsikan lebih banyak lagi. Terima kasih banyak kerana sudah pun menonton video ini.